Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada Nabil dan tahniah kepada yang log in Zoom pada petang ini. Anda sangat-sangat bertuahlah sebab ada 49 termasuk Umi dan Master Keso. Jadi welcome all Presidential Masters dalam Zoom Ecom Family pada hari ini. Okey, kalau kita tengok maknanya anda adalah orang-orang yang terpilih. Orang yang tak join pada petang ini sangat-sangat rugi. Dari segi Umi nak kongsikan dengan anda semua satu topik, satu sesi yang di mana merupakan sangat penting bila untuk menentukan kejayaan anda, iaitu bagaimana anda berkomunikasi dengan leader anda, dengan prospek anda, dengan orang-orang di sekitar anda. Sebab ini merupakan salah satu part of the leadership, dari segi kriteria, dari segi apa yang kita kena baiki dan maknanya orang kata lagi upgrade kita punya communication skill, skill kita untuk kita attract prospek-prospek ataupun kita nak attract kita punya leader dan sebagainya, macam mana kita nak berkomunikasi dengan secara efektif. Okey, kalau kita tengok sebab kenapa komunikasi ini sangat penting adalah kerana bila kita nak berbicara dengan seseorang, kita akan mengeluarkan satu perkataan daripada mulut kita ataupun gaya bahasa language, body language kita dan sebagainya. Jadi komunikasi ini sangat-sangat penting. Jadi komunikasi ada dua jenis, kan? Kita tengok. Okey. Maknanya ada dua jenis daripada verbal, iaitu dari segi pertuturan. Bagaimana kita bertutur. Lepas tu yang satu lagi adalah non-verbal. Maknanya yang tidak dari segi daripada mulut kita tetapi daripada gerak-geri badan kita, ataupun dari segi macam contoh kalau kita tengok dia tidak bersuara. Itu adalah non-verbal communication. Maknanya bukan daripada percakapan ataupun pertuturan kita. Okey, jadi kalau kita tengok dari satu segi, kalau yang dari segi speaking ataupun dari segi percakapan, okay, apa yang kita sebut itu adalah merupakan satu benda yang boleh memberi aura kepada orang lain ataupun boleh memberi manfaat ke ataupun beri impak yang macam mana kepada persekitaran ataupun prospek-prospek kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Itu sangat penting. Sebab itulah bila kita nak bercakap, kita kena berfikir dahulu. Dan kalau kita tengok, dari segi percakapan juga akan boleh menyebabkan orang tu marah, orang tu rasa tersinggung, orang tu akan rasa suka ataupun gembira dengan apa yang kita cakap. Orang tu akan rasa bangga, orang tu akan rasa macam-macam lah dari segi apa yang kita luahkan ataupun tuturkan. Dan kalau dari segi macam contoh hari ini, okay, apa yang kita cakap, apa yang kita dengar. Macam contoh Umi beri sesi ni sebagai komunikasi, adakah memberi impak kepada anda ataupun memberi inspirasi kepada anda? Sebab pagi tadi Umi ada dengar perkongsian daripada master-master yang cerita daripada FB Live tadi, diorang pun bermula daripada zero, daripada bertatih cara bercakap dekat FB Live dan sebagainya. Maknanya kita sentiasa kena baiki dari segi memberi inspirasi kepada orang lain. Apa yang kita perlu luahkan, isi yang apa yang kita kena tuturkan. Itu semua adalah merupakan disebabkan oleh cara kita bertutur. Okay? Komunikasi ini sangat penting. Lepas tu dari segi bualan telefon. Okay, macam mana kita nak buat temu janji contohnya. Kalau kita bercakap melalui sekarang ni, kalau kita tengok, kita boleh buat temu janji dengan buat calling, buat panggilan telefon, bertanya khabar dulu, apa yang kita perlu cakap, semua tu. Jadi semua benda ni step-step yang kita perlu belajar. Macam mana kita nak buat temu janji, kita nak buat follow up, kita nak buat dengan kata-kata yang membuatkan orang suka, orang happy, orang gembira. Lepas tu orang akan ikut kita. Kalau dia orang happy, dia akan ikut kita. Kalau dia tak happy, dia rasa sedih dan tersinggung, dia tak akan ikut kita, dia tak akan join kita. Jadi yang paling penting adalah anda kena tahu apa yang anda tuturkan. Anda kena berfikir. Kalau boleh bagi yang baru, setiap kali kita nak bertutur ataupun kita nak buat panggilan, nak buat follow up dan sebagainya, tulis apa yang nak cakap, apa yang nak kita tanya, apa yang nak kita
bagi tahu pendapat kita dan sebagainya supaya mereka ni tidak tersinggung. Mereka ni tidak merasa rasa rendah diri dan sebagainya. Okey. So, yang tu adalah dari segi pertuturan ni adalah contoh-contoh. Okey. Lepas tu kalau yang dari segi non-verbal, maknanya dari segi body language, boleh juga. Okey, dari segi penulisan. Maknanya kata-kata. Contoh kan kita sekarang ni WhatsApp. Okey, banyak guna WhatsApp. So bila kita nak promote produk, kita nak promote bisnes, kita nak bercakap, nak sesi form dulu, berkenalan dulu, semua menggunakan penulisan. Betul tak? Contohnya sekarang ni dekat FB. Dekat FB pun kita kena buat copywriting. Kita kena buat yang follow up orang lain, prospek-prospek, customer-customer, semuanya melalui offline sekarang ni. Sebab itulah penulisan sangat penting. Kata-kata dari segi copywriting yang kita share tu, adakah boleh memberi inspirasi kepada orang lain ataupun boleh hanya orang kata tengok sepintas lalu dari segi sharing kita, ataupun benda yang sama je pada mereka sebagai prospek. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita menggunakan daya kreativiti kita untuk kita tulis dari segi copywriting tersebut. Lepas tu dari segi reaksi badan kita pula. Reaksi badan macam contohnya. Okey, apa yang kita lihat sebagai leader, ia boleh memberi satu benda yang impact yang negatif jika sekiranya kita sendiri. Contoh je kita promote. Okey. Kita promote seminar hari ini. Okey. Jom join. Kita sendiri tak masuk. Tu adalah body language ataupun contohnya benda-benda yang benda-benda yang negatif impact orang boleh tengok. Lepas tu contohnya kalau kita ke kelas ataupun ke seminar tidak menepati masa, kita cakap kita bagi tahu bahawasanya okey kelas sekian. Pukul 2 suku. Seminar hari ni pukul 2 suku. Jadi pukul 2 dah semua boleh masuk Zoom. Masuk Zoom. Tapi kita sendiri pukul 3, pukul 4 baru masuk tengok dalam Zoom. Lepas tu apa yang anak-anak tim anda tengok? Jadi maknanya benda ni tidaklah sepenting mana. Jadi bila macam tu, dia orang pun tak nak ikut, tak nak join. Sebab you sendiri pun tak join. Sebagai seorang leader, ini merupakan satu impact yang negatif. Kalau kita buat benda-benda yang negatif, boleh menyebabkan tu dipanggil tak payah bercakap. Nak tunjuk benda ni, komunikasi ni adalah komunikasi dari segi tindakan kita. Okay? Lepas tu satu lagi, tauladan. Contoh. Tauladan ni adalah merupakan satu benda yang orang kata boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Contohnya result kita, okey, pencapaian kita. Contoh apa yang kita kata kita buat. Dan kita tunjukkan contoh pencapaian yang kita capai di dalam bisnes. Jadi kita kata okey, go for bonus car. Kita dah capai benda tu. Sebab kalau kita sendiri tak capai, macam mana kita nak attract orang lain boleh capai? Kalau kita nak lahirkan master, kita kena jadi master dulu. Lepas tu kalau kita nak pergi melancong, nak promote orang lain pergi melancong, kita pastikan yang kita fight untuk pergi melancong. Kita dapat point melancong. Macam contoh sekarang ni. Okey, kita ada Phuket punya retreat tu yang untuk new leaders untuk orang baru. Okey, jadi kita master ni dah tak boleh capai dah, tak boleh nak layakkan diri dah sebab hanya untuk orang yang belum capai master coordinator. Maknanya start daripada supervisor, daripada distributor biasa pun boleh. Jadi kita yang kena fight betul-betul barulah boleh capai. Sebab biasanya orang yang betul-betul nak, dia akan buat kerja. Dia akan ikut aktiviti. Jadi pencapaian-pencapaian ni boleh memberi inspirasi kepada anak-anak tim, orang-orang lain. Sebab kalau kita cakap, okey, Shakely bagi bonus car, Shakely bagi peluang melancong, trip, Shakely dapat 4, 5, 6 angka sebulan. Jadi kita kena capai, barulah kita boleh cakap benda tu. Tu sebab kalau kita sendiri tak capai, macam mana anak-anak, macam contoh kita bawa kereta api, kita pemandu, tetapi orang yang ikut belakang kita, dia sampai ke destinasi kalau kita sampai destinasi. Tapi kalau kita berhenti tengah jalan, kita nak pergi KL, kita berhenti dekat Gua Musang, maknanya tak nak teruskan dah pergi KL,
automatik lah yang pengikut belakang pun turun dekat guru musang semua. Itu adalah leadership. Okey? Jadi dari segi pendengaran pula. Pendengaran bagaimana dari segi komunikasi pendengaran, macam contohnya dia mendengar. Mendengar dari segi apa yang orang lain cakap. Dia masuk ke dalam minda dia. Dengar daripada orang yang positif. Bila yang penting macam yang kita dengar pasal Tok Menshik kan. Bila hearing, bila kita dengar tapi not listening. Maknanya kita hanya mendengar tetapi tidak betul-betul mendengar. Jadi maknanya dia akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau orang yang betul-betul mendengar, memberi mendengar yang baik, pendengar yang baik, dia akan dengar lepas tu masuk dalam subconscious. Maknanya dia akan pilih, dia akan tapis apa yang dia nak dengar, apa yang dia tak nak dengar. Jadi ini adalah salah satu komunikasi yang kita boleh tengok ada di yang kita boleh gunakan. Okey? Dan kalau kita tengok dari segi komunikasi, jangan hanya berbual. Kita kena selalu sambung silaturahim, panjangkan ikatan, berhubung, connect. Maknanya connect dengan dia. Maknanya berhubung rapat. Kena tanya macam contohnya gini, kalau kita jumpa prospek, kita bukan setakat kenal melalui nama. Kita kenal melalui kata duduk mana gitu aja. Setakat tu aja. Tetapi bila kita betul-betul mendengar apa yang kita berbual dan kita kena ingat dan simpan sebagai prospek dan betul-betul mendengar, dan kita boleh panjangkan silaturahim, sentiasa follow up, tanya khabar dan sebagainya. Mengenali, kalau kita sebagai leader, mengenali seberapa ramai orang dalam organisasi kita kalau boleh. Okey? Contoh dalam grup anda ada 100 orang. Kalau boleh semua orang yang kita kenal, kita nak kenal supaya kita boleh sentiasa berhubung dan boleh memberi hubungan yang berpanjangan. Okey? Ini sangat-sangat penting lah. Okey. Lepas tu, kalau kita nak berkesan dari segi komunikasi kita, contohnya percakapan kita untuk attract prospek tu, untuk mengenali kita ataupun untuk join kita, kita mula-mula sekali kena tunjuk minat bila kita bercakap dengan dia. Contohnya, bila kita bertanya soalan, bila kita nak berkenal dengan prospek, kita kena mengenali hati budi dia. Kita kena mengenali family dia. Kita kena mengenali background dia. Lepas tu tunjuk minat. Dengar, walau kita tiap dia, kita tiap pasal family dia, anak-anak dia, kita tunjukkan minat kita supaya beliau pun rasa appreciate, rasa dihargai bila kita berkomunikasi dengan beliau. Jadi bila macam tu dia akan start nak tanya. Bila kita tanya dia orang tu kerja apa, hobi apa, sebagainya, bila kita dengar betul-betul apa yang dia cakap, jadi kita tunjukkan minat apa yang dia cakap tu. Okey, jadi daripada situ mungkin dia akan tanya balik. Apa yang kita nak sampaikan, message apa yang kita nak sampaikan. Jadi daripada situ, jadi mudah dia orang ni akan menunjukkan minat pula dengan apa yang kita nak cadangkan pada mereka. Okey? Jadi seterusnya, kena ikhlas dan jujur. Contohnya kalau kita nak tee up dia ataupun nak orang kata macam nak bagi recognition untuk dia. Macam contoh kita nak puji dia. Puji anak-anak dia ke contoh. Jadi janganlah puji yang melampau-lampau. Janganlah puji yang betul-betul tidak ikhlas. Okay? Kita kena jujur. Contoh apa yang kita nampak. Rumah dia cantik ke? Cantiknya rumah. Dekor ni buat kat mana? Jadi bila dari segi komunikasi tu kita kena sentiasa orang kata cari benda yang baik untuk disampaikan. Jangan sesekali cakap benda-benda yang membuatkan mereka ni marah, mereka tak suka dengan apa yang kita cakap, mereka tak suka dengan reaksi kita dan sebagainya. Jadi kita kena ikhlas. Bila kita puji prospek ataupun kita puji downline, okay, kita puji dengan ikhlas. Apa tindakan mereka, contoh hari ini, okey, salah seorang tim anda dah buat sale, dah rekrut ahli. Ucapkan tahniah. Sebab dia, bila dia rasa macam tu, dia akan rasa lagi banyak dia nak buat. Lagi rasa bangga dipuji oleh upline dia. Dan macam-macam contoh, anda boleh bagi recognition. Ikhlas, jujur, lepas tu bagi gift ke, bagi reward ke, untuk kita appreciate dia. Okay, jadi kita kena selalu ucapkan benda-benda yang dia orang seronok. Nak buat lagi. Okay. Jadi
kena ikhlas bila kita memberi pujian ataupun memberi tahniah kepada anak-anak tim kita. Dan satu lagi, okey? Komunikasi kita akan berkesan bila kita sentuh perkara yang sesuai dan di masa yang sesuai. Contohnya, bila kita tanya masa FORM tu, okay, kita kena tanya feedback family dia, pekerjaan dia, dan lepas tu hobi dia, dan apa yang dia rasa puas hati. Macam contohnya, okey, tahniah lah, you dah bekerja lama, mungkin income you dah besar sekarang ni dan sebagainya. Jadi waktu yang sesuai. Janganlah terus bila dia cakap rasa memanglah kerja lama tapi tapi tak puas hati dengan apa yang dapat sekarang. Sepatutnya kalau kita dah kerja lama ni, income sekurang-kurangnya dah dapat dah 5-6 angka sebulan. Contoh dia bagi tahu macam tu. Kita pun terus jomlah buat Shaklee. No, jangan buat macam tu. Jadi bila masa tu, itu masa yang tidak sesuai. Contoh, jomlah buat Shaklee terus. Tak boleh. Okay? Benda kadang-kadang dia tak tahu pun apa lagi Shaklee. Jom kita nak terus ajak terus buat Shaklee. Terkejut dia. Okay? Jadi bila macam tu, okay, kita kena cari masa dan time yang sesuai untuk kita masukkan message kita bila kita present. Okay, jadi bila macam tu, bila kita tahu macam tu, okay, bila kita dah dengar apa yang dia luahkan dan sebagainya, kita pun tanya dia, masih ada lagi tak impian yang kita nak pakai kereta ke, hebat-hebat ke apa ke? Mungkin dia dulu ada cerita dia nak pakai gini-gini. Lepas tu macam mana dengan keadaan? Dia pun bercerita lah. Bila bercerita gitu, kita pun boleh masukkan terus slot. Okey. Bagaimana kalau saya boleh tunjukkan kepada anda peluang yang ada di dalam bisnes yang saya buat sekarang ni? Jadi kongsikan. Jadi kongsikan dengan apa? Dengan pencapaian. Pencapai di mana mungkin beliau seorang engineer. Okey, kita boleh tunjukkan contoh seorang engineer, berlatar belakangkan seorang engineer. Macam contoh papa pun belakang Master Keso, sifu kita pun latar belakangnya engineer. Lepas tu bila kita tengok cikgu, okey, kita tunjukkan Master Wiji. Lepas tu kalau kita tengok student, okey, kita boleh tunjukkan gambar Master Siti Nurmi dan sebagainya. Jadi ramai sangat achiever yang kita boleh tunjuk untuk meyakinkan mereka supaya mereka dapat selari dengan latar belakang mereka. So kalau kita tak pandai nak up diorang, contohnya kita boleh up dari segi apa? Okey, katalah orang, contohnya yang kita jumpa tu adalah seorang engineer. Kalaulah okey, contoh Master Keso ni seorang engineer dan juga seorang lecturer pun boleh buat bisnes Shaklee pada peringkat awal. Memang seorang yang sangat-sangat sibuk, tapi you pun mesti boleh sebab kelebihan dan latar belakang yang sama. Jadi bila macam tu, maknanya kita kena tahu dan pandai gunakan kata-kata yang boleh memberi semangat kepada mereka supaya mereka pun nak join bisnes sekali dengan kita. Okey? Dan fokus bagaimana nak katakan. Jadi kita kena fikirlah, be kreatif lah. Macam mana aku nak keluarkan kata-kata yang boleh kita attract dia untuk dia join sekali dengan kita. So, kita kena tanya banyak soalan. Bila tanya banyak soalan, maka kita akan tahu bagaimana, di mana hot button mereka. Jadi bila hot button mereka ni kita temui, jadi senang kita nak up dia orang. Jadi hot button ni kenapa? Okay, big why mereka. Big why mereka. Latar belakang. Sebab tu form tu sangat penting. Bila kita berkenalan ataupun lama tak jumpa dan sebagainya, kita jangan terus nak cerita pasal Shaklee. Tapi kita kena tahu latar belakang dia dulu. Okay? Jadi fokus bagaimana nak keluarkan daripada mulut kita ni. Nak katakan benda yang positif yang boleh attract dia orang untuk join kita. Okay? Dan kalau kita tengok latar belakang dia, kita kena tahu, okey, dia ni dah ada suami ke, dah ada isteri ke, dah ada anak dan sebagainya. Jadi di antara benda-benda gini boleh menyebabkan big why dia tu tersentuh. Dan juga kalau contoh kalau dia belum berumah tangga, kita kena tanya ibu bapa dia dan sebagainya. Lepas tu kita kena tanya sekarang ni pandu kereta apa, sekarang ni income berapa. Maknanya kalau dia tak nak sebut, mungkin kita jangan tanyalah soalan tu. Tapi kalau kita tengok, okey, kita kena puji dulu baru dia akan bagi tahu. Okey, kita kena
ucap tahniah pada dia dulu. Baru dia akan berkongsi, berkongsi apa yang dia rasa. Okey. Dan seterusnya, dalam pada tu kita juga boleh share serba sedikit jenaka bila kita menyampaikan contohnya kita buat kita berceramah ataupun berkongsi dari segi pengalaman kita. Jadi dari segi pengalaman kita tu kita akan cerita-cerita sikitlah dari segi mana masukkan selit kata sense of humor, maknanya macam sedikit lucu-lucu apa yang kita share. Contohnya macam kalau Umi cerita biasanya cerita pasal kalau daripada checklist tu, okey, daripada checklist yang ada 24 tanda, masa tu baru umur 30 kan. Tetapi dah ada 22 daripada 24 tanda. Lepas tu Umi selalu kongsikan daripada checklist tu, contohnya kalau daripada simptom-simptom tu, antara simptom yang ada dalam checklist tu adalah macam contoh Umi akan sebut gini. Orang kata sensitif, mana dari segi sensitivitinya, mana contohnya kalau tengok cerita-cerita sedih, mudah nak menangis, mudah nak berair mata, maknanya dia tak cukup B-kompleks, macam tu. Lepas tu kalau kata makan sikit pun dah nak orang kata nak mengantuk, nak buang angin, macam tu. Bila kita ada juga sense of humor, contohnya dari segi sensitif tu, kalau tengok cerita Hindustan tu kan, heroin tak menangis pun lagi, tapi kita dah menangis dah, gitu. Jadi buatkan orang suka dengar apa yang kita nak kongsikan dan dia rasa tak terbeban untuk tanda checklist tersebut. Okey, jadi daripada pengalaman kita juga kita boleh menarik orang lain dan kongsikan pengalaman kita tu untuk share kepada prospek-prospek kita. Jadi masukkan selit lucu-lucu dalam perkongsian kita supaya mereka tu tak stres, tak rasa terbeban untuk tanda dan sebagainya. Jadi kena pandai ambil hati dia. Lepas tu janganlah tengok dia tak tanda jadi nak marah pula. Tak perlu. Okey, tak perlu buat macam tu supaya untuk cek kesihatan mereka. Untuk juga kalau kita masukkan dalam peluang bisnes, kita jangan serius sangat juga. Okey, mana tahu dapat, contohnya sekarang belum kahwin. Lepas tu bila buat Shakely dah dapat pakai kereta bonus, pakai kereta sport, semua kata semua pak-pak mertua ataupun ibu bapa yang ada anak-anak dara tu nak bagi je pada kita. Bila dah income besar, bila dah dapat pakai kereta hebat-hebat semua tu, lagilah tak payah sekarang ni kalau tak ada awet ke, tak ada contoh tunang ke, tak apa. Tak apa. Bila kita dah berjaya tu lagi senanglah ibu bapa nak bagi anak-anak mereka pula. Macam tu. Okey, contoh. Contoh. Okey, seterusnya kita tengok komunikasi yang berkesan juga, kita kena sentiasa nampakkan kelembutan dalam mata anda ketika mengatakan sesuatu. Maknanya kita kena sentiasa memberi prihatin. Contoh kalau kita nak berkongsi dengan apa, kita prihatin pada mereka. Prihatin dengan keadaan mereka. Dengan checklist, dengan apa yang kita cek tanda kesihatan mereka. Contoh. Lepas tu dengan keadaan. Contoh kalau dia cerita pasal big why dia. Okey, kita ceritakan balik. Kita bagi sepenuh harapan kepada mereka. Supaya mereka pun ada harapan untuk berubah dari segi gaya hidup mereka. Okey, jadi daripada sini tu pentingnya kita berkomunikasi dengan betul, dengan pada masa dan pada masa yang betul, kata-kata yang betul, dari segi situasi yang betul. Okey, jadi penting sangat. Yang seterusnya, sentiasa senyum walaupun Umi ni pakai pudah kan, Umi pakai nikop, tapi mata kita menunjukkan yang kita senyum. Sebab itulah bila kita bercakap ataupun berkomunikasi dengan orang lain, kena eye to eye contact. Maknanya daripada mata ke mata. Okay? Maknanya kita boleh tengok dari segi benda-benda yang tulus, yang ikhlas yang kita nak utarakan. Jadi senyuman tu adalah, sebab itulah senyuman tu adalah sedekah. Sebab bila kita senyum, kita memberi
sesuatu kepada orang lain. Sebab tu rezeki tu murah kalau kita banyakkan sedekah kita dengan senyuman. Mana senyum dengan orang lain. Contoh kalau kita nak buat prospektif pun, kita senyum dada orang lain, kita senyum, dia senyum balik pada kita. Mana dah berhubung dah dari segi komunikasi tu. Dari segi senyuman kita tu dah boleh mengaitkan. Jadi kalau orang senyum, kita pergi rapat dengan dia, tegur duduk mana, kerja kat mana, macam tu kita berkomunikasi lah. Bila macam tu, kita boleh start conversation dengan senyuman tu dulu. Okay? Jadi, bila kita satu lagi, bila kita buat presentation, kita dah selesai sharing pasal apa yang mereka boleh dapat melalui peluang yang ada dalam Shaklee, kita kena hormat setiap keputusan mereka. Katalah dia reject kita. Okay, dia reject dari segi produk ke, bisnes ke, dia reject kita. Okay, dia tengok benda ni dah lama lah, dia cakap dia reject, tak apalah. Kita kena ingat di sini, kita kena hormat setiap keputusan orang lain. Okay, sebab apa? Sebab setiap orang dia ada perancangan ataupun perancangan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tu, kalau semua orang yang kita cakap pasal Shaklee, nak buat Shaklee, siapa yang nak jual? Siapa yang nak nak kerja sebagai JNT punya ni, shipping Korea ni? Siapa pula yang nak jadi cikgu? Siapa pula yang yang kerja lain-lain tu lah? Di mana yang kita tak buat? Doktor lah. Jadi susah pula hidup kita kalau semua orang buat Shaklee. Jadi tak ada orang yang nak servis kita, tak ada orang yang nak bantu kita pula. Kan? Macam contoh siapa nak memandu ambulan. Gitu. Jadi bila macam tu maknanya kita kena hormat setiap orang. Jadi mungkin Allah Ta'ala dah tetapkan mereka ni adalah seorang guru, adalah seorang pekerja kerajaan, adalah seorang penjual air, seorang bomber dan sebagainya. Jadi kita jangan putus asa sebab apa yang kita share adalah untuk mereka, bukan untuk diri kita. Kita share sebab kita nak bantu dia dari segi gaya hidup dia, dari segi kesihatan dia. Jadi kita kena teruskan perjuangan kita. Jadi kita kena hormat. Dan bila kita berkomunikasi juga, kita kena hormat setiap, contohnya kita kena banyak mendengar lah. Okay? Kita kena banyak mendengar daripada bercakap. Maknanya kita kena sentiasa mendengar, jadi pendengar yang baik. Maknanya bila dia nak berkongsi, kita kena jadi pendengar yang aktif. Contohnya, kita kena sentiasa dengar. Okey, hanggo apa yang dia cakap. Lepas tu ingat apa yang dia cakap bila kita nak start sharing apa yang kita nak sampaikan kepada mereka. Lepas tu jadi jawapan yang bersesuaian. Maknanya jawapan yang bersesuaian dengan apa yang kata dia kongsikan dan dia tanya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa kita kena jadi pendengar yang aktif? Sebab apa yang dia akan tanya nanti, kita nak kena jawab. Jadi bila kita tak dengar apa yang dia cakap tadi, kita nak jawab macam mana? So, kena sentiasa mendengar dengan betul bila kita berinteraksi dengan orang lain. Jangan pura-pura mendengar, buat-buat tak tahu. Lepas tu bila dia tanya, macam tu pula kan? Jadi, kita kena sentiasa memberi perhatian kepada orang lain yang berkomunikasi. Jadi kita jangan sentiasa nak bagi tahu nak bagi tahu apa yang kita rasa je tapi kita tak nak mendengar. Sebab pendengar yang baik adalah boleh menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi dia dengar je apa luahan tim dia dan sebagainya supaya mereka boleh dapat membantu dan dibantu. Okey? Dan salah satu lagi, jangan mencelah. Bila duduk tengah-tengah, bila anak-anak tim duduk tengah cakap, duduk tengah bagi tahu, kita pun bercelah. Dia pun break, angkat handbrake, dia pun rasa down. Dia tak nak lagi nak kongsikan dengan apa yang kepada kita, apa-apa benda sekalipun. Jadi jangan mencelah. Jangan mencelah. Biarkan mereka bercakap. Biar mereka bercakap sepuas hati mereka. Tapi kita kena tahulah apa yang mereka cakap. Lepas tu nanti boleh senang nak betulkan. Lepas tu kita boleh memberi kata seluas-luasnya
orang kata macam dengan penerangan yang betul lah dengan kepada orang-orang yang betul-betul nak dengar apa yang kita cakap. Lepas tu. Jadi sebelum tu kita kena banyak mendengar dulu. Kita kena banyak memberi perhatian dulu. Lepas tu barulah kita boleh komen. Kita boleh bagi pendapat. Kita boleh betulkan apa yang tak betul dan sebagainya. Jadi biarkan kata memberi kebebasan kepada anak-anak tim kita untuk dia memberi pendapat mereka. Okey. Jadi fokus kepada nilai. Bila kita bercakap, bila kita memberi komunikasi pada orang lain, kita kena tahu nilai, apa nilai yang kita nak beri pada mereka. Apakah manfaat yang kita nak beri pada mereka. Daripada perkongsian kita ni, apa yang boleh kita ambil, nilai yang boleh diambil untuk mereka gunakan. Jadi contohnya macam komunikasi hari ini, topik umi komunikasi adalah sangat-sangat penting. Sebab bila anda tak belajar bagaimana nak berkomunikasi dengan baik, dengan efektif, maka maknanya anda akan jumpa prospek yang banyak reject, yang banyak memberi penolakan kepada anda semua. Jadi bila masa tu anda kena sentiasa belajar dan sentiasa baiki dari segi komunikasi anda. Peringkat awal memanglah orang akan banyak reject sebab mungkin anda tak tahu apa benda yang anda nak kongsikan dengan mereka. Jadi daripada sebab itulah bila peringkat awal anda kena buat on the job training dengan para leader ataupun upline master supaya anda boleh perhatikan dengan betul apa yang mereka katakan, apa yang mereka cakap untuk convince orang-orang yang anda bawa. Okey, jadi daripada situ anda perhatikan, anda belajar macam mana nak communicate. Okey. Dan seterusnya, jadi kena suntik kasih sayang. Kena sentiasa letakkan kasih sayang di depan. Maknanya contohnya kalau anak-anak tim kita ni kita kena letak mereka sebagai orang yang kita macam satu family. Macam satu family di mana kita nak mereka ni pun berjaya macam kita. So, kita kena sentiasa bagi kasih sayang, bagi inspirasi, bagi semangat, bagi orang kata bagi rasa sayang dia untuk stay atau untuk berada di dalam keluarga Shaklee kita. Okey. Lepas tu dari segi reaksi badan secara semula jadi. Okey. Kita kena sentiasa tunjukkan teladan yang betul-betul positif. Bila kita janji kena tepati. Pukul sekian datang sekian. Jangan kita kata pukul 3 datang pukul 4. Ataupun kita kata nak pergi di sana lepas tu cancel, tak jadi. Jadi jadual perjalanan kita tu kita kena sentiasa bagi pada tim dan sentiasa alert supaya tim boleh guna kita sebagai leader dan juga mendapatkan aura kita bila kita ke mana-mana lah. Okey, jadi sebab kita kena anggap Shaklee ni kita boleh conquer seluruh Malaysia dan juga global. Jadi kita kena gunakan leader-leader yang ada untuk kita bagi aura pada mereka ataupun borrow strength, kekuatan mereka supaya kita pun boleh yakinkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk join dan juga amal produk Shaklee. Okey? Oh, sorry. Okey. Jadi, okey. Contoh powerful yang paling penting adalah teladan. Okey, adalah komunikasi yang paling ikhlas dan kuat. Contoh teladan macam contoh tadilah yang Umi cakap tadi, di mana kita kena capai pencapaian kita, result kita, apa yang kita ada dari segi tangible dan juga dari segi perubahan, dari segi pembangunan diri dan sebagainya, cara percakapan dan sebagainya. Jadi teladan ni adalah contoh kita, contoh diri kita sendiri. Orang akan nampak, okey, apa yang contoh dengan Umi, apa yang Umi dah capai. Master Kesu, apa yang Master Kesu dah capai. Jadi achievement ataupun pencapaian ni adalah merupakan satu teladan, adalah komunikasi yang paling kuat
pada orang lain. Sebab orang lain akan observe, orang akan tengok apa yang kita capai, apa yang kita dah pakai dalam 2-3 tahun, 10 tahun buat bisnes, apa yang kita dah capai. Sekurang-kurangnya kita dah pergi melancong setiap tahun, sekurang-kurangnya dengan Shaklee. Lepas tu dapat bonus car melalui Shaklee. Jadi benda-benda kita adalah merupakan komunikasi yang paling kuat. Sebab orang tengok, orang nampak, boleh nampak daripada pandangan mata mereka. Sebab itu adalah merupakan satu attraction, satu tarikan mereka untuk join kita. Jadi bila macam tu, teladan ni adalah komunikasi yang paling ikhlas dan kuat, supaya tak payah nak cerita dengan mulut dan sebagainya. Tak payah nak cerita dengan kata-kata. Apa yang kita pakai, apa yang kita dah capai dan sebagainya, itu adalah merupakan komunikasi yang paling ikhlas. Orang tengok, orang tahu. Okey? Jadi kita kena capai. Kalau belum menjadi master coordinator, anda kena aim, plan dan betul-betul fokus target untuk jadi master coordinator pada tahun 2022 nanti. Okey? Jadi komunikasi yang efektif dan berkesan adalah kunci kepada kepimpinan yang berkesan dan kehidupan yang berjaya. Jadi kena kuasailah seni komunikasi dan capai kegembiraan hidup dari hari ke hari. Bila kita dah tahu macam mana nak gunakan perkataan-perkataan yang kita keluar dari segi body language kita, dan kita capai semua benda dalam Shaklee. Jadi ini adalah merupakan satu kunci kepada untuk anda berkembang maju di dalam perniagaan nanti. Okey. Jadi dengan penggunaan main sheet secara berkesan, okey, jadikan anda sebagai contoh kepada mereka yang anda nak lihat kejayaan dalam orang lain. Di mana Umi telah tetapkan misi dan visi Umi sendiri, di mana visi Umi adalah ingin menjadikan kehidupan orang di sekeliling lebih baik melalui produk dan peluang Shaklee dengan menggunakan falsafah dan buah fikiran dari Dr. Farashi Shaklee. Jadi Dr. Shaklee dia telah tetapkan, okey, di mana menggunakan falsafah dia, do unto others as you would them do unto you. Maknanya kita kena berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana kita mahu orang lain buat baik pada kita. Dan juga misi Umi adalah nak melahirkan pemimpin-pemimpin organisasi Shaklee yang berkaliber, yang mempunyai misi dan visi yang hebat dan membuat perubahan yang positif dan dinamik kepada kumpulan mereka dalam dunia Shaklee. Okey? Dan ini adalah grup ARJ Umi, grup Amazing Rick Jannah, di mana alhamdulillah syukur kepada Allah telah menjadikan kejayaan-kejayaan mereka, dan Umi selalu mendoakan kejayaan-kejayaan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kata disegani di dalam dunia Shaklee. Dan Umi harap lagi ramai lagi Umi akan bantu, Umi akan tolong mereka, bantu mereka untuk ke puncak kejayaan dan menjadi seorang master coordinator satu hari nanti. Dan jumpa anda semua sebagai master coordinator. Jadi itu saja sesi Umi pada petang ini. Umi serahkan kepada MC kita, Future Master Nabil. Dipersilakan.